Bertemu kita lagi dalam rancangan Tazkirah Santai Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marah adalah salah satu perasaan semula jadi yang ada pada diri setiap manusia. Bahkan marah ini juga satu perasaan ataupun ekspresi yang dia muncul secara spontan, sama ada bila kita dimarahi, kita dizalimi, kita disakiti, kita ditindas ataupun kita ada dalam masalah. Tak kiralah masalah keluarga, masalah peribadi, masalah rumah tangga dan macam-macam masalah lagi yang boleh menyebabkan kita menjadi seorang yang pemarah. Bahkan Nabi SAW pun pernah marah. Seperti mana yang kita dengar kisah, salah satunya kisah Usamah bin Zaid yang pernah membunuh satu orang musuh di medan perang, walaupun musuh tu dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, aqala la ilaha illallah wa qatalta? Wahai Usamah bin Zaid, adakah kau telah bunuh satu orang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Kata Usamah bin Zaid, innama qalaha khaufan minas silah ya Rasulullah. Dia ucapkan la ilaha illallah kerana dia takut untuk dibunuh. Kata Nabi SAW, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Adakah engkau Usamah bin Zaid, kau dah belah hati dia, engkau tengok betul-betul dia ni beriman ataupun tidak? Jadi pada waktu ini Nabi SAW pun marah. Jadi kita ada sifat marah. Nabi pun kadang-kadang dalam beberapa keadaan Nabi juga marah. Tapi persoalannya, apa beza kita marah dengan Nabi SAW marah? Ini dijelaskan dalam Syama'il Muhammadiyah, satu hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang menjelaskan bagaimana pemarah ataupun bagaimana Nabi SAW ketika marah. Nabi SAW ketika dia marah, la tughdibuhu dunya wala ma kana laha. Nabi dalam perkara-perkara keduniaan, Nabi dia tak marah. Fa idza tu'diyal haqq lam yakum li ghadabihi syai' hatta yantasira lah. Tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, yang bercanggah dengan kebenaran, maka pada waktu itu tidak ada satu ataupun tidak ada apa pun yang boleh untuk berdepan dengan baginda SAW, sehinggalah Nabi SAW akan memenangkan kebenaran tersebut. Wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha. Dan Nabi SAW dia tidak marah dalam hal-hal peribadi, dan Nabi tak cuba-cuba untuk nak menangkan diri baginda SAW sendiri. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita betul-betul nak marah, kenapa kita tidak ikut sifat mulia baginda Nabi SAW ketika marah? Sidang penonton sekalian, bila kita marah, maka syaitan akan datang. Syaitan akan masuk yang menyebabkan hilangnya pertimbangan akal dan mendorong manusia untuk bertindak di luar kotak fikiran, sehingga sampai satu tahap boleh mengancam nyawa orang yang di sekeliling dan diri sendiri. Kadang-kadang manusia ni dia tak sedar apa yang dia buat, sebab syaitan telah menguasai diri dia, syaitan telah menguasai minda dia. Marah tak kena pada tempat. Contohnya macam situasi yang berlaku, situasi yang terkini, isu solat Jumaat pada musim PKPP khususnya di negeri Selangor ni, dengan pelbagai prosedur, pelbagai SOP yang ketat, yang kadang-kadang ada segelintir masyarakat yang tak puas hati, yang marah, sedangkan SOP ataupun prosedur ini langsung tidak bercanggahan dengan Islam pun. Bahkan apa yang telah ditetapkan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga maslahat manusia, nak menjaga nyawa manusia, dengan mengambil kira beberapa kaedah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Antaranya ad-darar yuzal, kemudaratan itu perlu dihilangkan. Antaranya ad-darurat tubihul mahzurat, darurat mengharuskan perkara-perkara yang dilarang, dan macam-macam kaedah lagi, termasuklah kaedah darul mafasid aula min jalbil masalih,
menolak kemudaratan itu adalah lebih utama, lebih aula daripada kita mengambil kebaikan. Dan mereka yang menetapkan hukum ini adalah di kalangan mereka yang berautoriti untuk mengeluarkan fatwa. Itu pun masih lagi ada yang tidak berpuas hati, masih ada lagi yang marah-marah, sehingga kan dalam sesetengah kes ada yang cuba untuk mencederakan kaki tangan masjid, sedangkan pihak pengurusan masjid ataupun surau hanya melaksanakan apa yang ditetapkan oleh ulil amri. Adakah ini Islam yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Adakah sifat ataupun akhlak ini mencerminkan akhlak sebagai seorang Islam? Agak-agak kalau berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kita termasuk dalam golongan orang yang taat, yang patuh, ataupun kita termasuk dalam kategori ataupun golongan yang ingkar? Kita rasa kita perjuangkan Islam, kita berjuang bersungguh-sungguh, kita nak pergi solat Jumaat betul-betul ni, kita marah orang tu, kita marah orang ni, tapi perjuangan kita itu tak lain tak bukan hanyalah sia-sia sahaja. Sebab itu disebutkan dalam khutbah Jumaat baru-baru ni, lebih kurang bunyinya, segelintir dalam kalangan kita yang ambil ringan, rasa mereka lah yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hakikatnya mereka lah yang tidak takut kepada Allah, kerana orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mengikut petunjuk syarak. Jadi kalau Allah Ta'ala perintahkan supaya mengikut taat kepada ulil amri, maka kita kena laksanakan. Bila Allah Ta'ala melarang kita untuk menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan, maka kita kena elakkan perkara tersebut. Dan banyak lagi, marah, mengamuk, tak kena tempat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Laisa syadid bis-sar'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang hebat dalam bergusti, bergaduh, tapi orang yang hebat adalah orang yang mampu untuk menahan nafsu ataupun sifat marahnya. Jadi siapa lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Siapa lagi yang kita nak ikut melainkan peribadi mulia baginda sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita tak nak ikut Nabi, siapa lagi yang kita nak ikut? Kalau kita hidup pada zaman Nabi SAW, adakah kita termasuk dalam golongan orang yang taat kepada Nabi, ataupun kita termasuk dalam golongan orang yang sentiasa mengingkari arahan yang diberikan oleh baginda SAW? Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada beberapa pesanan ataupun tips yang telah diberikan oleh baginda SAW kepada kita dalam kita nak menghadapi sifat marah. Yang pertamanya, kalau kita tengah berdiri, maka duduk. Kalau kita tengah duduk, maka berbaringlah. Sabda Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Atau kama qala Nabi SAW, apabila salah seorang daripada kamu sedang marah, ketika dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau perasaan marah ataupun sifat marah itu telah hilang, maka itu baik baginya. Sekiranya duduk, dia masih lagi marah, wa illa falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Yang keduanya, bila kita marah, ambil wuduk. Sabda Nabi SAW, "Innal ghadab minasyaitan, wa inna syaitan khuliqa minan nar, wa innama tutfi'un nar bil ma', fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Atau kama qala Nabi SAW. Sabda Nabi, sesungguhnya perasaan ataupun sifat marah itu datang daripada syaitan. Dan syaitan diciptakan daripada api, dan tidak ada yang dapat memadamkan api melainkan dengan air. Maka apabila salah seorang daripada kamu sedang marah, maka pergilah berwuduk. Yang ketiganya, diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila kamu sedang marah, maka hendaklah kamu diam. Dan yang terakhir, banyakkan kita berta'awuz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kerana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Inni la'alamu kalimatan." Aku nak ajar kepada kamu satu kalimat, "Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Bila kamu sebut perkataan ini, maka akan hilanglah sifat tersebut. "Lau qala a'udzu billahi minasyaitanir rajim." Apa dia? Iaitulah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang terjam. Jadi kesimpulannya sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, walaupun marah itu satu perasaan, satu ekspresi yang negatif, tapi dalam beberapa keadaan ianya dibenarkan dalam syarak. Contohnya apabila Islam dihina, golongan yang lemah ditindas, macam mana pun rasa marah tu perlu dikawal dan diluahkan melalui jalan yang betul. Dan jangan
biarkan rasa marah itu menguasai diri sampai membawa kita kepada tindakan-tindakan yang luar daripada batasan syarak. Jadi cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari ini. Jadi jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Seperti biasa, tuan-tuan yang berminat untuk menyumbang kepada Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, bolehlah singgah ke Facebook Masjid Bandar Baru Sungai Buloh dan tekan link untuk menderma sebanyak mana yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.